أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Baik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, hari ini untuk subjek tauhid kita akan belajar tentang sifat mustahil yang keempat. Ya. Pada minggu lepas kita sudah belajar sifat mustahil yang ketiga, iaitu al-kitmanu, artinya menyembunyikan. Ya, Ustaz tengok ramai yang tak tengok video Ustaz minggu lepas. Ramai tak perasan agaknya. Jadi hari ini minta tolong tengok balik video yang minggu lepas, sebab ramai yang tak tengok. Dan hari ini juga Ustaz akan buat video tentang pelajaran untuk hari ini, iaitu sifat mustahil yang keempat bagi para rasul, iaitu al-bala, al-baladah. Tengok skrin Ustaz. Al-bala, al-baladah. Baik. Sebelum kita mula, kita nyanyi dulu lagu sifat wajib bagi para rasul: Siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Sifat yang wajib pada Rasulullah: jujur, amanah, menyampaikan bijaksana. Sifat yang wajib pada Rasulullah. Baik, jadi sifat wajib bagi para rasul yang keempat adalah siddiq, amanah, tabligh, fatanah, iaitu fatanah. Jadi lawan kepada fatanah ataupun maksudnya adalah bijaksana, lawan kepada sifat wajib iaitu bijaksana adalah bijak, lawannya bodoh. Jadi nombor 4 adalah al-baladah, artinya bodoh. Mustahil seorang rasul ataupun nabi itu dalam kalangan ataupun daripada kalangan orang-orang yang bodoh. Nabi Muhammad SAW bukan seorang yang bodoh. Nabi Adam AS bukan seorang yang bodoh. Nabi Ibrahim AS bukan seorang yang bodoh. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Nuh, semua bukan manusia yang bodoh. Jadi jangan kita kata Nabi Muhammad orang yang bodoh. Salah. Sangat-sangat salah. Dan dia telah berdosa kerana dia meletakkan sifat mustahil kepada Nabi. Baik. Nanti Ustaz akan terangkan bodoh tu macam mana. Baik. Kita baca dulu. Nombor 4, sifat mustahil yang terakhir untuk para rasul adalah al-baladah, artinya bodoh. Jadi mustahil tak boleh kita terima, tak boleh diterima oleh akal bahawa rasul, nabi itu seorang yang bodoh. Mustahil, tak boleh terima di akal kita bahawa para nabi dan para rasul itu daripada seorang yang bodoh. Nabi dan rasul mesti dalam kalangan, mesti adalah orang yang bijaksana. Kalaulah rasul itu, kalaulah nabi itu daripada kalangan orang-orang yang bodoh, macam mana mereka nak menyebarkan agama Allah? Jadi mustahil, tak logik, tak boleh diterima oleh akal bahawa mereka orang yang bodoh. Mereka adalah orang yang bijak-bijak. Nabi dan Rasul semua bijak-bijak. Bermula daripada Nabi Adam sehinggalah Nabi Muhammad SAW, semuanya adalah orang yang bijak sana, iaitu kita sebut sebagai al-fatanah. Kita dah belajar sebelum ni. Sifat wajib yang keempat adalah al-fatanah. Lawannya sifat mustahil yang keempat adalah al-baladah. Baik. Baik, sekarang kita baca.
Ustaz akan terangkan sambil kita baca. Kejap. Maksudnya mahu dah rosak lah. Okey, tengok. Al-baladatu. Baca. Ertinya bodoh. Al-baladah ertinya bodoh. Al-baladah ni bahasa Arab. Bodoh ni bahasa Melayu. Di al-baladah ertinya bodoh. Baik, sekarang kita baca. Yang pertama, kita baca apa yang penulis buku ini cuba sampaikan. Yang pertama, menuntut ilmu wajib atas setiap orang Islam. Menuntut ilmu wajib atas setiap orang Islam. Baik. Dalam hadis sebut apa? Nabi kata utlubul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah fardu ain ke atas setiap orang Islam. Mana siapa-siapa yang tak menuntut ilmu, iaitu ilmu fardu ain lah. Ilmu mengenal Allah, ilmu tentang solat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang para nabi. Maka siapa-siapa yang tak nak menuntut ilmu tentang perkara fardu ain, maka dia telah pun berdosa. Sebab itu ilmu agama sangat penting untuk kita belajar supaya kita tidak berdosa dan supaya kita dapat kenal Allah. Sebab itu dia kata menuntut ilmu wajib. Wajib maknanya apa? Maknanya kalau tak menuntut ilmu dia berdosa. Tapi ilmu macam mana? Ilmu yang fardu ain lah, ilmu yang wajib kita belajar, iaitu ilmu mengenal Allah, ilmu tentang apa? Tentang ibadat kita. Dan juga ilmu tentang membersihkan hati. Kalau ilmu matematik, berdosa tak kalau tak belajar? Ada orang dia tak belajar matematik, ada orang dia tak belajar sains, ada orang dia tak belajar bahasa Inggeris. Adakah dia berdosa? Tidak. Kenapa? Kerana itu bukan ilmu yang wajib kita belajar. Ilmu ni ada dua. Ada ilmu yang wajib setiap orang belajar. Ada ilmu yang sebahagian orang sahaja belajar pun dah cukup. Jadi, yang disebut di sini adalah menuntut ilmu wajib atas setiap orang Islam adalah ilmu yang ilmu fardu ain lah. Bukan matematik, bukannya ilmu bahasa Inggeris ke. Itu tak wajib, itu tak berdosa kalau tak belajar. Baik. Yang kedua, untuk mencapai kejayaan hidup, kita hendaklah berilmu. Untuk mencapai kejayaan hidup, kita hendaklah berilmu. Baik. Ini pun adalah satu perkara yang sangat penting. Kita kalau nak berjaya, kita kena ada ilmu. Kena ada ilmu, kena belajar. Ya, kena belajar, kena menuntut ilmu supaya kita dapat mencapai kejayaan. Walaupun begitu, kita kena yakin bahawa bukanlah ilmu yang membuat kita berjaya, tetapi adalah Allah. Sama macam ubat. Bukan ubat yang sembuhkan kita, tapi adalah Allah. Kita hanya berusaha. Menuntut ilmu pun adalah salah satu bentuk usaha. Kita berusaha untuk menjadi orang yang berilmu, tetapi yang berikan kejayaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh faham? Baik. Jadi kejayaan pun ada kejayaan dunia, ada kejayaan akhirat. Maka nak berjaya dunia, nak berjaya akhirat, kena ada ilmu. Macam mana kamu nak berjaya dekat akhirat? Macam mana nak masuk syurga kalau kamu tak kenal Allah? Duk kata Allah atas langit lah, duk kata Allah ada tangan lah, lepas tu tiba-tiba nak masuk syurga. Jadi satu benda yang sangat pelik. Jadi nak masuk syurga pun kena ada ilmu. Kena bereskan semua ilmu-ilmu yang wajib. Allah tu macam mana, sifat Allah macam mana, sifat Rasul macam mana. Ini yang kita belajar ni, supaya kita nak berjaya dekat akhirat, supaya kita nak berjaya dekat dunia. Boleh? Yang ketiga, orang yang berilmu akan dihormati. Orang yang berilmu akan dihormati. Baik. Siapa-siapa yang
ilmunya tinggi, maka secara lumrahnya dia akan dihormati oleh masyarakat. Semakin tinggi ilmu dia, semakin hebat kefahaman dia, maka semakin tinggilah, semakin dihormati oleh masyarakat. Masyarakat akan hormat dia, masyarakat tidak akan pandang lekeh pada dia. Kenapa? Kerana ilmunya tinggi. Tetapi kita kena faham, kita kena faham satu benda, iaitu kita menuntut ilmu bukan untuk dihormati oleh masyarakat. Ada orang belajar tinggi-tinggi. Ni kenapa belajar tinggi-tinggi ni? Ni kenapa belajar sampai PhD? Ni kenapa belajar lama-lama ni? Kerana nak dapat ilmu banyak supaya masyarakat hormat. Itu adalah salah. Ya, kita menuntut ilmu bukan untuk mencari populariti. Kita menuntut ilmu bukan untuk mendapat perhatian masyarakat. Kita menuntut ilmu bukan untuk mendapat penghormatan daripada masyarakat. Kita menuntut ilmu, tujuan utama adalah untuk menghilangkan kebodohan. Nak hilangkan kebodohan dalam diri kita adalah dengan menuntut ilmu. Itu tujuan dia. Lalu barulah datang masyarakat akan hormat, masyarakat akan sayang. Tapi itu bukan tujuan dia. Bukan tujuan kita belajar untuk masyarakat hormat kita, supaya semua hormat kita, ya. Bukan begitu tujuannya. Siapa belajar kerana nak masyarakat supaya kita dihormati masyarakat, maka tujuannya adalah salah. Yang betulnya apa? Belajar untuk menghilangkan kebodohan dan belajar menuntut ilmu supaya mendapat redha Allah. Kerana menuntut ilmu juga adalah ibadah. Jadi bila mana kita kata ibadah, mestilah ia berkait dengan Allah. Buat sesuatu kerana Allah. Menuntut ilmu pun kerana Allah, bukan kerana nak masyarakat hormat. Ini kena faham. Memang orang yang berilmu memang akan dihormati masyarakat, tetapi bukanlah bermaksud kita belajar untuk mendapat penghormatan daripada masyarakat. Boleh? Baik. Yang keempat, orang yang bodoh mudah ditindas dan dipermainkan oleh orang lain. Orang yang bodoh mudah ditindas dan dipermainkan oleh orang lain. Itu sebab kenapa kita kena menghilangkan kebodohan. Nak hilangkan kebodohan adalah dengan menuntut ilmu. Kenapa? Kenapa nak buang kebodohan ni? Supaya kita tidak mudah ditindas. Kita tidak dipermainkan. Kita tidak diperlekehkan. Kan biasa orang yang bodoh, orang yang tak ada ilmu, kadang-kadang dia mudah ditipu. Ada orang kata Allah ada tangan, terus dia percaya. Ada orang kata Allah atas langit, terus dia percaya. Ada orang kata apa lagi? Ada orang kata Allah itu boleh bergerak sana sini lah, turun naik langit, turun naik bumi lah. Dia percaya. Sebab apa dia mudah dipercaya? Sebab apa dia mudah percaya? Sebab dia tidak ada ilmu. Jadi dia mudah ditipu dan dia tidak mampu membezakan apa yang betul dan apa yang salah. Sebab itulah tujuan kita belajar, supaya kita tidak mudah ditipu, tidak mudah dipermainkan. Kan Ustaz dah ajar, Allah bukan duduk atas langit. Allah itu tidak bertempat. Dan Allah tidak ada tangan. Allah tidak ada mata. Sebab itu adalah makhluk. Allah melihat dengan caranya sendiri. Allah mendengar dengan caranya sendiri, bukan dengan telinga. Allah melihat bukan dengan mata, tetapi dengan caranya sendiri. Itu Ustaz dah ajar sebelum ni. Ustaz saja ingatkan. Baik. Yang terakhir, ni penting. Nombor 5 ni tolong dengar elok-elok. Ustaz nak terangkan supaya kita mendapat kefahaman yang betul tentang para nabi. Baik, kita baca dulu. Setiap orang Islam
wajib beriman bahawa para rasul itu bijaksana semuanya dan tidak bersifat dengan al-baladah. Baik. Kita ulang balik. Setiap orang Islam baca, wajib beriman bahawa para rasul itu bijaksana semuanya dan tidak bersifat dengan al-baladah. Okey. Baik. Sekarang antara yang paling penting adalah kita kena yakin sungguh-sungguh dalam hati kita, yakin sungguh-sungguh bahawa semua para nabi, semua para rasul adalah orang yang bijaksana, iaitu al-fatanah, dan bukannya al-baladah, iaitu bodoh. Wajib bagi para rasul, wajib bagi para nabi bersifat dengan sifat al-fatanah, iaitu bijaksana, dan mustahil bagi para rasul, mustahil bagi para nabi bersifat dengan sifat bodoh, iaitu al-baladah. Ya. Nabi wajib bijaksana, nabi mustahil bodoh. Itu kunci dia. Baik, sekarang ustaz nak tanyalah, ya, ustaz nak timbulkan satu persoalan. Baik. Nabi Muhammad SAW tidak tahu menulis, betul? Nabi Muhammad SAW tidak tahu membaca. Sebab itu kita panggil sebagai ummi. Nabi itu ummi. Nabi tak tahu baca, Nabi tak tahu menulis. Baik. Soalannya, adakah Nabi Muhammad seorang yang bodoh kerana Nabi tak tahu menulis? Kerana Nabi tak tahu membaca. Macam mana tu? Ustaz, Nabi kan bijaksana, Nabi kan tak bodoh, tapi kenapa Nabi tak tahu baca? Kenapa Nabi Muhammad tak tahu menulis? Ini penting untuk kita faham. Banyak orang silap tafsir, banyak orang silap faham tentang isu ini. Baik, apa dia? Pertama, kita kena faham bahawa pandai menulis dan pandai membaca tidak ada kaitan dengan bodoh ataupun pandai. Ya. Tidak tahu tulis, tidak tahu baca, tidak ada kaitan dengan bodoh ataupun pandai. Jadi tak boleh kita kata, oh, Nabi Muhammad bodoh sebab Nabi Muhammad tak reti baca dan tak tahu menulis. Salah. Tak tahu menulis dan tak tahu membaca tidak menjadikan kamu orang yang bodoh. Kalaulah kamu kata tak tahu menulis, tak tahu membaca itu bodoh, maknanya kita bodoh lah. Sebab kita tak tahu tulis bahasa Perancis, kita tak tahu baca bahasa Germany. Nampak tak? Jadi sebenarnya menulis dan membaca tidak ada kaitan dengan bodoh. Kalau macam tu kamu bodoh lah. Sebab kamu tak tahu tulis bahasa Perancis, kamu tak tahu baca bahasa Perancis. Nampak tak? Jadi tidak ada kaitan sebenarnya. Jadi tidak boleh kita kata Nabi itu bodoh kerana Nabi tak tahu baca, Nabi itu bodoh kerana Nabi tak tahu menulis. Salah. Kerana membaca dan menulis tidak ada kaitan dengan bodoh ataupun pandai. Baik. Habis tu kenapa kita kata Nabi Muhammad itu bijaksana dan kenapa kita kata para nabi dan para rasul itu bijaksana? Kerana mereka mampu mematahkan hujah-hujah orang Quraisy. Bila orang Quraisy kata Allah itu bukan Tuhan, berhalalah Tuhan, maka Nabi bijaknya Nabi mampu mematahkan, Nabi mampu membalas hujah-hujah mereka. Sebab itu kita kata Nabi itu orang yang bijaksana, Nabi itu bukan orang yang bodoh. Nabi itu bukan macam ni. Bila orang kafir kata Allah itu bukan Tuhan, lepas tu Nabi pun macam mana nak jawab? Nabi pun terpinga-pinga. Macam mana nak jawab ni? Macam mana nak keluarkan ayat Quran ni? Macam mana nak balas hujah mereka ni? Bukan macam tu.
Kerana Nabi itu bukan orang yang bodoh. Nabi sentiasa fasih dalam memberikan hujah, dalam mematahkan hujah lawan. Jadi kaitan bijaksana adalah dengan kehebatan para Nabi, kehebatan para Rasul mematahkan hujah-hujah orang kafir. Maka mereka disebut sebagai orang yang bijaksana. Dan pun kita boleh kata juga mereka orang yang bijaksana kerana mereka orang yang paling kenal Allah. Orang yang tak kenal Allah maknanya orang yang bodoh. Orang yang kenal Allah, orang yang betul-betul kenal Allah adalah orang yang bijaksana. Jadi selarilah dengan kita kata Nabi Muhammad itu orang yang bijaksana. Kenapa? Nabi Muhammad orang yang bijaksana kerana Nabi Muhammad orang yang paling kenal Allah, kerana Nabi Muhammad mampu mematahkan hujah-hujah orang kafir. Sebab itu kita kata Nabi Muhammad orang yang bijaksana. Ya. Jadi besar nanti ustaz tak nak tiba-tiba ada anak murid ustaz kata Nabi Muhammad bodoh lah sebab Nabi Muhammad tak tahu baca, Nabi Muhammad tak tahu menulis. Siapa kata macam tu dia berdosa. Ingat, ya memang Nabi Muhammad tak tahu baca. Memang Nabi Muhammad tak tahu menulis. Tetapi itu tidak menjadikan Nabi itu bodoh. Nabi tetap orang yang bijaksana. Kerana Nabi mampu mematahkan hujah orang Quraisy. Nabi mampu menyebarkan Islam daripada diri Nabi menjadi jutaan orang Islam sampai zaman sekarang. Hebat tak Nabi? Dan Nabi itu orang yang paling kenal Allah. Nabi orang yang bukan tertipu dengan dunia. Jadi cukuplah kita kata Nabi itu memang orang yang sangat bijaksana. Boleh faham? Jadi ingat, kita belajar tauhid ni tujuannya adalah untuk kita yakin sungguh-sungguh apa yang perlu kita yakini. Jangan silap faham. Ya, jangan silap faham. Siapa silap faham dalam tauhid, dia berdosa. Ya. Boleh faham tak? Baik. Jadi untuk kelas hari ini setakat itu sahaja. Antara perkara yang penting ustaz ajar hari ini adalah Nabi Muhammad adalah orang yang bijaksana. Walaupun Nabi bukan walaupun Nabi tidak tahu menulis, walaupun Nabi tidak tahu membaca, tetapi itu bukan bermaksud Nabi orang yang bodoh. Malah Nabi adalah orang yang bijaksana kerana Nabi sentiasa mampu mematahkan, mampu berhujah dengan orang-orang kafir. Sebab itu mereka itu orang yang bijaksana. Kalau kita ni tak tahulah. Kalau orang tanya macam-macam kita nak jawab pun tak tahu. Macam mana nak jawab ni? Tak tahu. Sebab kita bukan orang yang bijaksana. Kita banyak jahil. Sebab itu kita kena belajar sampailah kejahilan itu diganti dengan ilmu. Baik. Jadi untuk kelas hari ini ustaz akhiri dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.